Mengikut buku kajian kami, Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam, konsep etika, moral dan akhlak boleh didefinisikan dalam beberapa bentuk pemahaman. Contohnya, etika bermaksud tingkah laku yang baik dan hidup yang bahagia, dan juga satu pakej panduan mengurus sesuatu perkara secara terbaik. Seterusnya, moral pula berasal dari bahasa Latin moralitas yang memberi maksud tingkah laku yang baik. Konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama, budaya dan adat sesebuah negara. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang memberi maksud tingkah laku yang baik yang menjadi amalan hidup, dan konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama dan tetap. Saya Nur Farisha binti Kasmin. Prinsip etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Prinsip etika dalam Islam dapat dibahagikan kepada 3, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Dari segi akidah yang bermaksud keyakinan dan keimanan kepada rukun iman yang ke-6. Prinsip ini menentukan suatu keyakinan yang bersifat gaib untuk memantau segala perbuatan manusia. Seterusnya, syariah yang bermaksud peraturan dan ketetapan hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Segala kerja yang melibatkan kajian sains, teknologi dan kejuruteraan hendaklah menuruti ketetapan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak yang bermaksud panduan tingkah laku yang mulia melibatkan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Hubungan yang bersifat segitiga ini merupakan asas penting bagi mewujudkan keseimbangan yang harmoni untuk wujudnya keseimbangan yang baik. Peranan prinsip etika Islam. Peranan prinsip etika Islam ini ialah sebagai rujukan pada para saintis, teknokrat dalam melakukan penyelidikan dan penghasilan perkara-perkara yang baru. Ia juga membatas dan memantau perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh saintis, teknokrat dan jurutera dalam penyelidikan masing-masing. Apa jua kerja yang dilakukan hendaklah selaras dengan roh dan bermaksud syariah dan etika Islam. Sains juga tidak terlepas dari syariah dan ketepatan hukum yang asasi bagi memastikan kerja-kerja yang dilakukan menepati kehendak syariah. Seterusnya ialah untuk menjaga kepentingan umum dari ketamakan dan kerasukan para saintis, teknokrat dan jurutera yang mengancam keselamatan manusia. Tiada istilah matlamat menghalalkan cara. Di samping itu ialah untuk melahirkan para saintis, teknokrat dan jurutera yang berdisiplin tinggi, beradab dan mengerti peranan manusia sebagai khalifah di bumi dan untuk menentukan dasar dalam aktiviti sains, teknologi dan kejuruteraan agar benar pada matlamat, operasi dan metodologi pelaksanaannya. Islam menetapkan etika yang perlu dipatuhi dalam pencarian dan penemuan dalam sains dan teknologi. Pembangunan dan penggunaan yang tidak selari dengan kehendak Islam akan membawa kerosakan kepada manusia dan alam. Firman Allah yang bermaksud telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Amalan terbaik etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang pertama, meyakinkan bahawa rezeki datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha ke tahap yang sepatutnya, namun rezeki dan hasilnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Yang kedua, ikhlas dan niat yang baik untuk memberikan yang terbaik kepada kepentingan manusia. Bersifat ihsan. Keihsanan ini di sini menunjukkan kepada keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memantau segala kerja manusia. Bukan bos melihat kerja kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang melihatnya.
keekokan, ketekunan dan kompetensi dalam melakukan sesuatu hendaklah berasaskan kerja berkualiti itu sebagai satu ibadat. Berikan yang terbaik dan pastilah terbaik pulangnya. Bermusyawarah dan bermuafakat dalam menentukan yang paling terbaik untuk kepentingan manusia. Tiada kepentingan individu dan bertujuan naik pangkat. Mengekalkan keseimbangan, kesederhanaan dan konsistensi dalam melaksanakan tugasan. Membangunkan teknologi dan segala penemuan yang canggih dan terkini yang memberikan manfaat kepada alam dan manusia. Yang terakhir, menjauhkan mafsadah atau kerosakan dan kehancuran kepada urusan manusia dan alam. Lima pelaksanaan prinsip etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang pertama, menghasilkan penemuan sains, teknologi dan kejuruteraan yang memberi manfaat kepada keselesaan manusia. Berdasarkan pernyataan di atas, segala rekaan dan alat yang dihasilkan oleh manusia hendaklah mengelakkan berlakunya kerosakan akhlak. Selain itu, setiap hasil rekaan yang dicetus bukanlah menyebabkan umat menjadi lalai daripada tugas seseorang hamba kepadanya. Di samping itu, ciptaan yang dibangunkan haruslah mampu mengelakkan manusia daripada kerosakan alam. Oleh itu, keselesaan bukan cara untuk para saintis, teknokrat dan jurutera melakukan penyelidikan sehingga menafikan maksud syariah. Yang kedua, menggunakan sains, teknologi dan kejuruteraan yang memberikan nilai tambah kepada peningkatan kualiti. Kenyataan di atas bermaksud segala ciptaan dan rekaan bukanlah semata-mata bertujuan komersial atau untuk mendapatkan keuntungan. Nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan matlamat hidup, kemampuan manusia, mencari jalan yang dipermudahkan mampu melonjakkan prestasi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dengan meningkatkan kualiti melalui penggunaan bahan kimia bagi menggantikan tenaga bahan api, pengawetan makanan dan menghapuskan bakteria. Walau bagaimanapun, penghasilan, ciptaan, rekaan dan inovasi bukanlah untuk kepentingan pribadi dan merosakkan dunia. Yang ketiga, melakukan eksperimen dengan bijaksana tanpa niat jahat. Eksperimen yang dilaksanakan oleh manusia hendaklah berasaskan kebijaksanaan yang mengutamakan keprihatinan kepada nilai manusia, flora dan fauna. Tiada istilah mengorbankan nilai keihsanan dan kedamaian alam demi keuntungan, kemasyhuran dan kepentingan diri sendiri. Oleh itu, kajian yang dibuat hendaklah memikirkan implikasi yang bakal mengesani kehidupan ekosistem manusia, flora dan fauna. Contohnya, penggunaan plastik untuk bertujuan menafikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah identiti adalah dilarang sama sekali. Yang keempat, keperluan mempertahankan dan memelihara agama, bangsa dan negara. Keperluan memelihara agama, bangsa dan negara sememangnya satu keutamaan. Namun begitu, nafsu keperluan manusia tidak pernah cukup. Oleh itu, tidak dinafikan perlu adanya kajian, ciptaan dan rekaan untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Justru itu, bukan sewenang-wenangnya tindakan bersifat sains dan teknologi boleh menghalalkan sebarang ciptaan, rekaan dan teknologi. Contohnya, ciptaan persenjataan dan kelengkapan ketenteraan amat diperlukan suntikan inovasi dan teknologi. Namun, bukannya menjadi lesen untuk manusia melakukan kerosakan.
Yang kelima, menghubungkan semua kegiatan dengan alam metafizik. Berdasarkan kenyataan di atas, para saintis, teknokrat dan jurutera hendaklah menghubungkan segala kegiatan mereka dengan alam metafizik. Contohnya, elemen ketuhanan dan mencari kebenaran perlu menjadi asas etika pelaksanaan mereka, iaitu setiap aktiviti penyelidikan dan penemuan yang dilakukan oleh manusia hendaklah berasaskan galakan untuk meneroka khazanah alam berdasarkan etika Islam serta memburu kebenaran wujudnya penciptaan khazanah alam ini, iaitu Allah SWT. Oleh itu, dorongan ketuhanan dan mencari hakikat serta kebenaran perlu menjadi asas bagi kegiatan penyelidikan para saintis, teknokrat dan jurutera. Kesan pengambilan etika yang pertama ialah lahirnya teknologi mengikut kehendak komersial. Kedua, berlakunya kerosakan kepada alam sekitar kerana kerosakan sains. Yang ketiga, lahirnya saintis dan teknokrat yang tidak bermoral seperti mementingkan. Keempat, sikap mementingkan diri sendiri. Isu-isu etika Islam mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Yang pertama ialah pengklonan manusia. Kebaikannya ialah yang pertama, mengatasi kekurangan tisu dan sel. Yang kedua, mengatasi kekurangan organ. Manakala keburukannya ialah merosakkan sistem kekeluargaan, menjejaskan akidah dan yang ketiga, bertentangan dengan akidah. Isu kedua ialah nuklear. Kebaikannya ialah meningkatkan kualiti produk, mengesan penyakit lebih awal, contohnya penggunaan X-ray. Yang ketiga, menyimpan dan mengawet makanan, contohnya makanan bertin. Yang keempat, alternatif kepada sumber tenaga. Keburukannya pula ialah kemusnahan ekosistem alam, kebocoran radioaktif dan kemalangan nuklear. Isu yang keempat ialah pembedahan plastik. Kebaikannya ialah memberikan kesempurnaan, menghilangkan keaiban, membina semula dan mengembalikan fungsi badan. Keburukannya pula ialah merubah ciptaan Allah SWT, menipu rupa dan mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan. Contoh prinsip dan peranan etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang pertama, percaya dengan rukun iman. Contohnya, percaya dengan kewujudan Allah SWT dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, melaksanakan sesuatu berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan melakukan segala perbuatan atau keputusan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya tidak terpesong daripada perkara yang dimurkai atau yang tidak dibenarkan syarak. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan semua perkara. Menjaga hubungan dengan Allah, contohnya menjaga solat 5 waktu dan berzikir mengingati Allah. Seterusnya, menjaga hubungan sesama manusia, iaitu menjaga hubungan silaturahim dengan niat ikhlas kerana Allah dan mendapat keberkatan daripadanya. Selain itu, kita juga wajib menjaga hubungan dengan alam sekitar, contohnya menjaga persekitaran kita supaya tidak tercemar daripada benda yang kotor. Islam sendiri sangat menitik beratkan alam kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kesimpulannya, etika Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan amat penting kepada setiap negara yang semakin membangun ini, kerana faktor pencerobohan haram terhadap alam sekitar tidak akan kerap berlaku jika seseorang individu itu tidak mempunyai etika Islam, misalnya saintis. Mereka akan berterusan membuat uji kaji tanpa memikirkan akibat terhadap mangsa uji kaji mereka. Selain itu, hal ini boleh dikatakan untuk seseorang individu itu tidak boleh bersikap taksub kerana setiap rezeki yang datang itu daripada Allah SWT dan kita sebagai hamba-Nya perlulah bersabar dan teruskan berdoa.
Kerana apabila sudah berusaha, pasti akan dapat ganjarannya. Seterusnya, kita perlulah melakukan eksperimen dengan bijaksana tanpa niat jahat. Perhasilan penemuan sains, teknologi dan kejuruteraan haruslah memberi manfaat kepada kesalahan orang ramai. Segala rekaan dan alat yang dihasilkan haruslah tidak berkonsep ke arah kerosakan akhlak individu lain. Di samping itu, janganlah kita sebagai mereka beralatan yang melalaikan sehingga membuat individu lain tidak menunaikan kewajipan yang sedia ada. Rekaan yang dihasilkan perlulah menunjukkan kesan positif untuk individu lain serta kemajuan negara. Oleh itu, etika Islam dalam sains teknologi kita tidak musnah alam flora dan fauna disebabkan kerasukan para saintis.